أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jadi alhamdulillah pertama-tamanya marilah kita sama-sama mengajarkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan untuk bertemu lah secara maya. Jadi Ustaz buat rakaman awalan ni untuk kelas kamu bersama Ustaz. Untuk makluman kamu lah, seperti yang sudah dimaklumkan oleh guru-guru lain, Ustaz tak boleh nak berada di sekolah untuk minggu ni dan juga minggu hadapan kerana Ustaz ada urusan di luar negara. Jadi Ustaz teruskan kelas kita dengan Ustaz buat rakaman lah, rakaman untuk kelas kita mantik sepanjang minggu ini dan juga minggu hadapan insyaAllah. Jadi pembentangan apa tu yang kamu dah buat tu, pembentangan kertas kerja bukan, pembentangan kumpulan yang kita akan tangguhkan sehingga Ustaz balik lah jadi minta bersedialah. Kita akan teruskan seperti biasa selepas Ustaz balik daripada luar negara. Jadi insyaAllah hari ini Ustaz akan masuk kepada bab yang mungkin kamu sudah belajar dengan Ustaz. Sebahagian kelas dah belajar, sebahagian kelas belum belajar. Yang belum belajar kita akan mulakan hari ini. Yang dah belajar kita murajaah lagi sekali. Jadi untuk hari ini memandangkan kita kelas secara online ataupun Ustaz buat rakaman. Jadi mungkin laju sedikit lah, laju sedikit berbanding kelas bersemuka kerana tak ada soal jawab. Jadi Ustaz laju sedikit. Kalau kata kamu nak suruh kamu terangkan semula, boleh. Minta pause lah, minta guru yang bertugas untuk pause ataupun rakan-rakan yang bertugas untuk pause kan, kemudian sambung semula. Kemudian kalau kata lepas ni, lepas kelas kamu ada persoalan, boleh ajukan kepada Ustaz Zainal Arifin, dia akan jawablah soalan kamu. Ataupun kalau kata dia tak boleh, dia ada urusan, minta disalurkan kepada Ustaz lah soalan tersebut, Ustaz akan jawabkan untuk kamu soalan tersebut. Jadi bab hari ini kita masuk pada bab yang pertama, ilmu mantik. Kita sebut mabadik ilmu mantik. Mabadik ni maksudnya prinsip-prinsip bagi ilmu mantik. Ini bab yang pertama. Jadi kamu kotakkan dan juga kamu bariskan yang Ustaz ajarkan sebelum ni. Kamu kotakkan ta'rif, kamu gariskan qanun ta'sim mura'atu dhihna al-khata'i fil fikri. Kotakkan ta'rif, kamu gariskan yang bawah itu. Kemudian kamu kotakkan al-qanun, kamu gariskan al-qawaid al-kulliyah. Okey? Kotakkan dan juga gariskan. Okay, kemudian buka muka surat seterusnya. Okay. Kamu kotakkan maudhu'. Kamu gariskan al-ma'lumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Okey, sampai situ. Buat koma. Sambung lagi sekali. Min haitsu innaha tuwasilu ila al-majhul at-tasawwuri wa tasdiqi. Okay. Jadi dia ada dua bahagian lah. Barisan yang pertama dan juga baris yang kedua. Okay. Yang selepas koma tu nombor 2 lah. Yang sebelum koma tu nombor 1. Okay, nanti saya akan terangkan. Okay, kemudian faedah ada kotakkan. Okay, kamu gariskan ada 3 poin. Yang pertama, asmatu dhihni anil khata'i fil fikri. Gariskan. Yang kedua, raddu anil mu'alal mukhalafin wal mujadalin min usul Islam. Dan yang ketiga, kamu gariskan turabbi dirasatul mantiq fil insan malakatan naqdi wa taqdir wa waznil umur waznan sahihah. Okay, gariskan dulu. Tulis 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga, kotakkan ismuhu dan kamu gariskan ilmu mantik. 1. Tulis 1. Kamu kotakkan summiya bidzalik, kamu gariskan yuqawwiyul idrak, li'annahu yuqawwiyul idrak. Okay, kemudian kamu gariskan juga Mi'yarul Ulum 1, Ilmul Istidlal 2, Mizanul Ulum 3 dan Qanunul Fikri 4. Okay, itu 4 nama.
Kemudian kamu kotakkan pula yang sebelah tu hukum ishtighal bil mantiq. Hukum dia. Kotakkan salah satu aqwal. Ada 3 pandangan. Pandangan pertama, kamu gariskan tahrim. Kamu buat anak panah kepada Ibnu Salah wan Nawawi. Kemudian kamu kotakkan li'anna. Kamu gariskan madkhal ila al-falsafah. Okey. Semula kamu gariskan tahrim. Kamu buatkan anak panah kepada Ibnu Salah dan juga An-Nawawi. Kamu kotakkan li'anna. Kemudian kamu gariskan madkhal ila al-falsafah. Itu pandangan yang pertama. Tulis 1 dekat tahrim. Kemudian kamu gariskan yang kedua al-jawaz. Tulis nombor 2. Kamu buat anak panah kepada Al-Imam Al-Ghazali. Okey. Kemudian kamu gariskan belakang man la ya'riful mantiq fala thiqata bi'ilmihi. Kemudian pandangan yang ketiga kamu gariskan yajuz. Yajuz. Tak cukup sampai situ, kena sambung lagi li qawiyil fatan. Okey. Kemudian sambung lagi bawah tu wa yuhramu ala ghairi. Bariskan dahulu. Okey. Okey, kemudian seterusnya buka muka seterusnya. Kamu kotakkan fadluhu. Kamu gariskan min asyrafil ulum. Kamu kotakkan li anna. Kamu gariskan amuha naf'an. Dan kamu kotakkan seterusnya nisbatuhu ila ghairihi. Kamu gariskan at-tabayyun. Kamu kotakkan wadi'uhu. Kamu gariskan aristo. Istimdaduhu. Gariskan minal aqli dan juga masailuhu. Kamu gariskan al-mu'arifat wa anwa'uha. 1. Wal qadaya wa ahkamuha. 2. Okay. Selesai sesi mengutak-utak dan menggaris-garis. Selesai sesi sekolah rendah. Kita masuk kepada penerangan. Okey, muka surat pertama. Okey, ta'rif ilmu mantiq. Ta'rifnya adalah qanun taqsimu mura'atu dhihna al-khata'i fil fikri, yang bermaksud satu undang-undang yang menjaga akal pemiliknya. Mura'ah tu maksudnya pemiliknya. Az-dhihna tu akal. So, satu undang-undang yang menjaga akal pemiliknya daripada salah dalam berfikir. Okay. Kemudian kalau ditanya apa maksudnya qanun dekat situ, qanun kita terjemahkan sebagai al-qawaid al-kulliyah. Qawaid kulliyah maksudnya satu kaedah yang menyeluruh. Satu kaedah yang menyeluruh, yang menjaga pemiliknya, akalnya daripada salah berfikir. Itu ilmu mantiq. Maksudnya kata kalau kita belajar ilmu mantiq ni tujuannya untuk kita menjaga akal kita daripada salah fikir lah. Contoh kita kata meja. Meja tak boleh lepas dengan dinding. Siapa yang kata meja boleh tembus lalu dinding, itu tak betul lah. Salah fikir. Ataupun siapa yang kata tak ada undang-undang yang tetap dalam kehidupan, undang-undang yang sabit, yang hak dalam kehidupan, tu pun salah fikir juga, macam Sufastahiyun. Salah juga. Jadi tujuan ilmu mantiq ni nak menjaga akal kita daripada salah berfikir. Kemudian yang kedua, maudhu'. Maudhu' ni maksud topik perbahasan ilmu mantiq. Jadi ilmu mantiq ni membahaskan berkenaan apa? Okay. Jawapan dia yang pendek yang kamu kena hafal. Yang kamu kena hafal adalah ini. Maklumat tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Ini kena hafal. Adapun penerangan sebelah ni tak payah hafal pun tak apa. Tapi kena faham lah. Kadang-kadang dia keluar soalan. Apa yang dimaksudkan dengan maklumat tasawwuriyah dan tasdiqiyah sebelah tu? Di mana dia menyampaikan kepada majhul tasawwuri dan juga majhul tasdiqi. Itu kita akan masuklah nanti insyaAllah. Okay, kemudian faedah. Faedah ni tiga-tiga ni kena hafal. Ni soalan famous lah biasa. Apakah faedah belajar ilmu mantiq? Kadang-kadang objektif, kadang-kadang subjektif. Kita satu, kita dua kan. Yang pertama adalah ismatuz zihni anil khata'i fil fikri. Menjaga akal daripada salah berfikir. Yang kedua, menentang ataupun melawan orang-orang yang menentang daripada kalangan musuh-musuh Islam, musuh Islam. Yang ketiga, dia kata apa? Turabbi dirasatul mantiq fil insan, mempelajari ilmu mantiq mentarbiyah. Pembelajaran ilmu mantiq mentarbiyah dalam diri manusia itu
Maksudnya melatih lah. Melatih apa? Melatih malkatan naqdi. Malkah tu kemampuan. Kemampuan untuk mengkritik. Takdir itu memberi komen lah. Mengkritik, memberi komen. Dan juga wawaznil umur, menimbang satu-satu perkara waznan sahihan, dengan timbangan yang betul. Jadi orang kalau belajar ilmu mantik, maksudnya dia boleh menimbang dengan betul lah. Orang kalau tak belajar ilmu mantik, dia tak boleh menimbang dengan betul. Kemudian nama ilmu mantik, kenapa dinamakan ilmu mantik? Jawapannya adalah li'annahu yuqawwil idrak, menambah ataupun menguatkan pengetahuan. Kalau kita dah tahu satu benda tu, tanpa kita tahu dengan kaedah mantik, kita sekadar tahulah. Tapi kalau kita tahu benda tu, kemudian kita tambah dengan kaedah mantik, bagaimana kita nak tahu benda tu, maka dia, pengetahuan kita terhadap satu-satu benda tu akan jadi lebih kuat lah. Ya? Jadi nama lain bagi mantik, ini kena ingat, ada 4 nama lain. Yang pertama, Mi'yarul Ulum. Yang kedua, Ilmu Istidlal. Yang ketiga, Mizanul Ulum. Yang keempat, Qanun Fikri. Ini kena ingat lah. Lafaz. Okay, kemudian hukum belajar ilmu mantik. Okay, hukum belajar ilmu mantik dia ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama kata haram lah. Siapa yang kata haram ni? Ibnu Salah dan juga An-Nawawi. Kena ingat nama. Jadi dalam kat sini kamu kena ingat 3 benda. Hukum dia apa? Siapa pelakunya? Dan sebab. Jadi yang pertama kata haram. Pandangan siapa? Ibnu Salah dan juga An-Nawawi. Kenapa dia kata haram? Li'anna madkhal ilal falsafah. Kerana bagi mereka ilmu mantik ni merupakan madkhal. Madkhal ni maksudnya pintu masuk. Pintu masuk kepada falsafah. Maksudnya ilmu mantik ni akan membawa kepada seseorang itu berfalsafah. Bila kata dia berfalsafah, boleh jadi dia sesat. Maksudnya ilmu mantik ni boleh menjadi pintu masuk kepada kesesatan lah. Ini pandangan Ibnu Salah dan juga An-Nawawi. Pertama, haram. Macam Ustaz pernah terangkan sebelum ni. Ada ulama kata haram, ada ulama kata harus. Sebab apa? Ilmu mantik ni bukan daripada orang Islam. Jadi dia ada falsafah dia. Ada falsafah dia kadang-kadang menyalahi falsafah Islam. Contoh macam yang kita belajar, yang kita pernah terangkan sebelum ni, dengar bunyi dalam loka, tiba-tiba buka tak ada orang. Dalam mantik tu gila kan, tapi kita dah Islamkan mantik ni, maka kita tahulah ada makhluk lain. Sebab kalau dalam mantik dia menafikan kewujudan makhluk halus, macam itulah. Pandangan yang kedua kata harus. Pandangan siapa? Imam Ghazali. Apa dalil dia kata harus? Dia kata man la ya'riful mantik fala thiqata bi ilmihi. Barang siapa yang tidak mengetahui mantik, man la ya'riful mantik, jawab apa? Dia kata fala thiqata, maka tidak dipercayai. Thiqah tu dipercayai lah, tidak dipercayai ilmunya. Maksudnya kena ada ilmu mantik, barulah ilmu kita dipercayai oleh masyarakat ataupun para ulama lah. Pandangan yang ketiga kata, ini pandangan yang betul, as-sahih. Pandangan yang kita berpegang dengannya lah. Di mana kita berpegang belajar ilmu mantik ni harus bagi orang yang kuat. Liqawiyil fatana, kuat akalnya, kuat kebijaksanaannya. Seorang yang pandai lah, atau orang yang tak gila lah, maka harus. Adapun kalau orang yang tak kuat, akal dia tak betul, maka haram. Yuhramu ala ghairih. Maksudnya ala ghairih itu ke atas yang lain tu, maksud ke atas orang-orang yang tak kuat lah akalnya. Jadi kita ambil pandangan yang ketiga. Okey, kemudian fadluhu. Fadluhu ni maksudnya kelebihan ilmu mantik ni. Apakah kelebihan ilmu mantik? Daripada ilmu-ilmu yang paling mulia lah. Kerana apa? Kerana dia merupakan ilmu yang paling umum manfaatnya. Li'annahu ammuhanafa'an. Maksudnya kalau kata kita belajar ilmu mantik, semua ilmu lain boleh diaplikasikan menggunakan kaedah. Maksudnya ilmu mantik ni boleh digunakan dalam semua ilmu lain. Matematik boleh, sains boleh, fiqh boleh, sirah boleh, sarah boleh, nahwu boleh, semua boleh. Sebab semua menggunakan kaedah berfikir lah dengan betul. Itu mantik lah kita panggil. Jadi dia antara ilmu paling mulia lah. Kemudian nisbah tuhu ila ghairih. Nisbah ilmu mantik ni kepada ilmu lain adalah sebagai at-tabayun. Maksudnya penerang, pembeza. Maksudnya. Pengasasnya siapa? Aristo. Ingat Ustaz pernah ajar sebelum ni. S-A-A-R. SAR. Sokrat, Aflatun dan juga Aristo. Pengasas dia yang ketiga tu, Aristo. S-A-A-R. SAR. Yang ketiga tu lah Aristo. Kemudian istimdad. Istimdad maksudnya sumber. Ilmu mantik ni sumbernya daripada mana? Adalah daripada akal. Masail. Masail ni maksudnya persoalan-persoalan yang muncul dalam ilmu mantik ni adalah berkenaan al-mu'arrifat dan juga bahagian-bahagiannya.
dan juga al-qadaya dan juga hukum-hukum. Ini kita kata maksudnya al-ma'rifat ni dalam bab tasawurat, al-qadaya ni dalam bab tasdiqat. Okay. Itu ilmu mantik. Okey. Selesai untuk bab yang pertama. Kita masuk pada bab yang kedua. Kita ada masa lebih kurang 1 jam 20 minit. Ya. Kalau biasa dekat kelas kita lama kan. Tapi sebab kita online, tak sampai 20 minit dah habis satu bab. Okey. Jadi alhamdulillah lah. Ini pun mudah sebenarnya. Okay. Okay, kita masuk kepada yang kedua. Jenis-jenis ilmu al-hadis. Anwa' ilmu al-hadis. Ilmu al-hadis ni maksudnya ilmu baharu. Bukan ilmu baharu maksudnya ilmu moden. Maksudnya adalah lawan bagi ilmu qadim. Qadim ni maksud ilmu Allah Ta'ala. Maksud ilmu hadis adalah ilmu yang makhluk lah. Lawannya ilmu qadim, ilmu Allah Ta'ala. Ilmu hadis ni ilmu yang baharu. Allah Ta'ala itu kan tidak baharu, qadim. Lawannya ilmu hadis, ilmu yang baharu. Okay, jadi pecahan-pecahan ilmu yang baharu lah, ilmu-ilmu makhluk lah. Okay, tengok pada surat 6. Okay, jadi yang pertama, okay, kita kotakkan dulu. Kotakkan al-ilmu. Gariskan mutlaqul idrak. Okay. Kemudian kotakkan al-ilmu kisman. Kamu gariskan tasawur 1. Kemudian kamu gariskan tasdik 2. Okay. Kemudian kotakkan makna at-tasawur. Kamu gariskan idrak mufrad 1. Kamu gariskan usul suratul syai'i fi dhihni min ghairi hukmin alaihi bi isbatin aw nafiyyin 2. Okey. Jadi ada 1 dan juga ada 2. Kemudian kamu kotakkan tasdik. Makna at-tasdik indal hukama. Okay. Kamu gariskan al-hukmu. Kamu tulis 1. Kemudian kamu gariskan idrak anna nisbah waqi'ah atau laysat biwaqi'ah. Kamu letak nombor 2. Okey. Kemudian kamu kotakkan tasdik indal Imam Al-Fakhr Razi. Okey, kamu gariskan ibarah al-idrak mahkum alaih wa idrak mahkum bih wa idrak di sejumlah kalamiah wa idrak ananis bahwa waqi'ah wa laysat biwaqi'ah. Ada panjang sikit. Gariskan. Bukan panjang sikit, panjang banyak. Okay. Kemudian kotakkan taksimul ilmi. Okey, kamu gariskan daruri 1, nazari 2. Okey. Dan kamu kotakkan fatakunu al-aqsam 4. Kotakkan. Kamu gariskan tasawur tasawur daruri 1. Ada tulis garis tu. Tasawur daruri. Okey. Tasawur nazari 2. Tasdik daruri 3. Tasdik nazari 4. Jadi ada problem sikit. Okey. Macam tu. Kamu faham lah ya. Okey. Kotakkan lagi tasawur nazari. Okey. Kamu gariskan ma yahtaju fi tasawwurihi ila ta'ammul. Gariskan. Ambil sekali contoh. Contoh dia apa? Haiwan. Ya. Bukan pusat seterusnya. Kamu kotakkan tasawur nazari. Tadi tasawur daruri. Tasawur nazari. Ini yang kedua tasawur daruri. Kamu gariskan ma la yahtaju fi tasawwurihi ila fikrin wa nazari. Okay. Kemudian kamu gariskan al-hararah. Ini contohnya. Okay. Al-hararah. Dan kamu kotakkan tasdik nazari. Kamu gariskan ma yatawaqqafu fihi ala fikrin wa nazari. Kemudian contoh dia apa? Hudusul alam. Hudusul alam. Ba tak payah ambil. Tak ambil hudusul alam saja. Dia hudus tak payah. Ambil hudus saja. Hudusul alam.
Kemudian kamu kotakkan tasdik daruri. Menggariskan la yahtajul hukmu fihi ila fikrin wa nazari. Contoh dia apa? Al-waladu asghar min abihi. Okey. Selesai kotak-kotak. Kita masuk pada bahagian penerangan. Jadi bab yang kedua ni adalah berkenaan pembahagian ilmu-ilmu baharu. Lawan dari ilmu-ilmu qadim lah. Ilmu Allah Ta'ala. Jadi ilmu ni daripada sudut ulama mantik indal manatiqah, maksudnya apa? Kita bukan hafal. Maksudnya adalah mutlaqul idrak. Idrak maksudnya mengetahui. Bila dia ada kaedah mutlaqul idrak, maksudnya semata-mata mengetahui. Kadang-kadang dia buat lain, mutlaqul zawaj, semata-mata kahwin. Itu maksudnya betul-betul kahwin lah. Mutlaqul idrak tu betul-betul pengetahuan, semata-mata pengetahuan. Itu saja, tak ada benda lain. Itu satu kaedah bahasa Arab lah kita panggil mutlaqul idrak. Jadi kalau ilmu dari sudut ulama mantik bermaksud al-idrak, mutlaqul idrak. Dan bagi ulama mantik ilmu ni dah ada dua. Satu yang berbentuk tasawur, gambaran. Yang kedua yang berbentuk tasdik. Tasdik ni maksud statement ataupun kenyataan. Apa maksud tasawur, gambaran, apa pula maksud tasdik? Maksud gambaran ada dua. Dia sebenarnya bukan ada dua lah, dia ada satu je. Tapi maksudnya yang kedua tu adalah syarahan kepada yang pertama. Jadi yang pertama, dia kata apa? Makna tasawur adalah mengetahui benda yang mufrad. Mufrad ni lawannya murakkab kan? Mufrad lawannya murakkab. Maksudnya nak mengetahui benda yang mufrad. Maksudnya apa? Husul suratus syai'i fi dhihni min ghairi hukmin alaihi bi isbatin aw nafiin. Maksudnya husul tu mendapatkan. Surah tu gambaran lah. Mendapatkan gambaran sesuatu di dalam pemikiran. Fi dhihni. Min ghairi hukmin alaihi bi isbatin aw nafiin, tanpa kita berikan sebarang hukum. Min ghairi hukm, tanpa kita berikan sebarang hukum alaihi, ke atasnya. Kita gambarkan suatu benda dan kita tak beri hukum. Sama ada kita berikan hukum dengan positif, isbat tu positif, ataupun nafi tu negatif lah. Contoh kamu gambarkan meja. Meja sajalah. Contoh kalau kamu beri hukum positif, kamu kata meja itu bergerak, positif lah. Kamu beri hukum pada dia. Kalau kamu kata beri hukum negatif, meja itu tidak bergerak. Jadi kalau kita kata meja bergerak ataupun meja tidak bergerak, maksudnya kita berikan dia hukum. Kalau tak beri hukum, maksudnya meja sajalah. Meja je. Ataupun biru je. Ataupun sekolah je. Itu semua kita panggil sebagai tasawur, gambaran di mana kita tak berikan sebarang hukum. Hukum ataupun silang mudah kita faham, kita tak berikan dia cerita lah. Tak bagi dia cerita. Kita bagi dia, kita gambarkan saja tanpa ada sebarang cerita. Cerita tu bukan positif, bukan juga negatif. Tak ada cerita langsung. Jadi kalau macam itu kita panggil sebagai tasawur, gambaran. Adapun tasdik, tasdik lawan je lah. Macam itu je. Kita bagi cerita kat dia. Bagi cerita dekat dia. Jadi tasdik ni dia ada dua. Yang pertama daripada sudut hukama. Makna tasdik daripada sudut hukama. Yang kedua, makna tasdik daripada sudut Imam Fakhrul Razi. Kita ambil daripada sudut hukama. Dia kata, al-hukmu, memberi hukum. Kita ingatlah. Ataupun, yang kedua, mengetahui bahawasanya nisbah itu berlaku ataupun tidak berlaku. Contohlah tadi kamu dah beri hukum. Meja itu bergerak. Jadi, kalau setelah melalui proses tasdik, tujuan tasdik itu adalah kita nak tahu betul ke meja itu bergerak. Betul ke meja itu bergerak? Kalau meja itu bergerak, kita kata nisbah itu waqi'ah lah. Nisbah itu berlaku. Idrak anna nisbah waqi'ah. Mengetahui bahawasanya nisbah itu berlaku. Kalau kata meja itu, kita kata meja itu bergerak, tapi hakikatnya dia tak bergerak. Maksudnya nisbah itu tak berlaku. Laisat waqi'ah. Itu proses tasdik kita panggil. Kita mencari kebenaran di sebalik kenyataan yang ada. Dengan kaedah kita mengkaji lah. Itu kita panggil al-hukmu. Okey, daripada sudut Imam Fakhrul Razi pula, tasdik ini adalah mengetahui mahkum alaih dan juga mengetahui mahkum bih. Mengetahui nisbah yang ada, nisbah kalamiah yang ada, dan juga mengetahui apakah nisbah yang berlaku ataupun tidak berlaku. Dia panjang sikit lah. Dia panjang sikit. Okey, kemudian taksim ilmu. Kalau tadi kita dah ada tahu ilmu ni ada dua, tasawur dan juga tasdik. Sekarang ni dia tambah lagi, daruri dan juga nazari. Maksud daruri adalah
terpaksa ataupun secara langsung ataupun secara alami lah, kebetulan. Maksud nazari maksudnya kita perlu perhati dulu. Okay, jadi daruri nazari ni dua campur dengan tasawur dan juga tasdik, maka jadilah dia empat. Dia ada tasawur daruri, tasawur nazari, dia ada tasdik daruri, ada tasdik nazari. Ni tasawur daruri, tasawur nazari, tasdik daruri, tasdik nazari. Jadi dia ada empat. Okay, apa maksud tasawur nazari? Yang pertama kamu kena ingatlah tasawur gambaran. Jadi bila kita kata ada gambaran, kita kata gambaran, maka gambaran ni dia ada dua bentuk. Satu gambaran yang kena kaji dulu, satu gambaran yang tak payah kaji. Contoh gambaran yang tak payah kaji, contoh macam rasa panas. Baby kalau dia sentuh cerik yang panas, automatik dia akan tahu benda tu panas. Kamu tak payah nak ajar, panas. Dia kata di tangan dia, sebab dia tu panas. Tapi katalah kalau baby, kamu sebut pada dia, ataupun budak 6 tahun, 5 tahun, kamu sebut pada dia perpustakaan. Kamu sebut perpustakaan je. Itu satu gambaran kan. Kamu bukan cerita, kamu cakap perpustakaan je. Maka dia tahu tak perpustakaan tu? Dia takkan tahu. Melainkan kamu terangkan pada dia, perpustakaan ni tempat yang ada buku. Maka ketika itu, dia nak tahu tasawur tu apa, dia kena kaji dulu. Jadi ketika itu tasawur jadi tasawur nazari. Kalau macam tadi, budak tadi, dia pegang cerik panas. Dia tahu automatik panas, dia tarik tangan, ataupun sejuk, ataupun dia lapar. Itu semua tasawur-tasawur yang kita panggil tasawur daruri. Itu beza dia. Okay, kalau tasawur nazari, tengok ni. Maksud dia apa? Ma yahtaju fi tasawwurihi ila ta'ammul. Apa yang diperlukan. Ketika mana kita nak gambarkannya itu, fi tasawwurihi, kita perlu kepada ta'ammul. Ta'ammul maksudnya apa? Al-fikru wan nadar. Kena fikirlah. Untuk pusakaan dah itulah kan. Kena fikir dulu. Macam mana pusakaan tu kan. Baru dia tahu. Dia takkan tahu automatik lah. Contoh dekat sini yang dia bagi adalah haiwan. Contoh kamu sebut haiwan dekat budak-budak. Budak-budak takkan tahu haiwan tu apa. Melainkan kamu terangkan pada dia. Tapi kalau kata panas, sejuk, dia akan tahu meskipun dia tak boleh nak ucapkan. Dia tak tahu panas tu dalam bahasa manusia apa. Tapi dia tahu benda tu panas. Tapi dia tak boleh nak ucapkan. Tapi kalau haiwan ni memang takkan tahu lah. Kan? Takkan tahu. Melainkan dia diajarkan apa tu haiwan. Dia kena fikir ni. Tu tasawur nazari. Kalau tasawur daruri pula ni kamu kenapa lah? Ni kenapa? Ma yahtaju fi tasawwurihi ila ta'ammul. Ataupun tasawur daruri ma la yahtaju fi tasawwurihi ila fikrin wa nadhari. Maksudnya apa yang tidak diperlukan ketika mana kita gambarkannya kepada fikir dan juga nazar. Maksudnya ketika mana kita gambarkan dia tu, kita tak perlukan fikir ataupun tak perlukan pemerhatian lah. Contoh dia kata apa? Gambarkan panas. Gambarkan sejuk. Benda ni tak payah nak fikir. Memang kita otomatik kita tahulah benda tu panas, benda tu sejuk, tak payah nak fikir lah. Itu kita kata tasawur daruri dan juga tasawur nazari. Itu gambaran. Adapun tasdik, statement pun ada statement yang perlu fikir dulu, ada statement yang tak payah fikir dah tahu terus. Contoh statement yang tahu terus apa? Kita kata statement seorang anak lebih muda daripada bapak dia. Statement ni tak payah fikir kan. Memang orang semua tahu dah. Memang dia tak payah nak kaji dulu betul ke anak lagi muda daripada bapak, betul ke bapak lagi tua daripada anak, tak payah kaji, memang semua tahu. Tapi contoh statement kita kata alam ini adalah benda yang baru. Alam ini adalah benda yang baru. Benda tu kena kaji kan? Kena fikir. Betul ke alam ini baru? Siapa pencipta alam? Kena fikir. Tapi kalau kita kata macam tadi tak fikir kan? Maka sama juga. Kalau kata yang tak payah fikir tu, kita kata tasdik daruri. Yang kena fikir dulu tu kita kata tasdik nazari. Sama juga. Senang je. Lebih kurang macam kat atas. So beza dia, kalau tasawur ni gambaran, tasdik ni statement. Okay, jadi dia bagi takrif dia apa ni, kenapa juga ma yatawaqaful hukmu fi ala fikri nazari. Yatawaqaf tu maksudnya mengetahui. Ya'rifu. Kamu akan biasa jumpa kalimah yatawaqaf ni. Kamu bukan masuk berhenti ya. Kat sini maksudnya apa? Mengetahui. Apa yang diketahui hukumnya itu dengan cara kita fikir ataupun kita memerhatikan. Contoh dia kata apa? Urus alam. Tahu hukum dia tu apa kan? Alam ni rumus ketak kan? Hukumnya lah kan? Dengan cara kita fikir dulu. Tasawur nazdaruri tak payah fikir. Tasdik nazdaruri tak payah fikir. Ma la yahtajul hukmu fihi ila fikrin wa nadharin. Apa yang tak perlu nak fikir. Ketika mana kita menggambarkannya itu tak payah nak fikir. Kan? Contoh al-walad asghar min abihi. Seorang anak lebih kecil daripada bapak. Tak payah fikirlah betul. Memang kita tahu. Okay. Jadi Alhamdulillah selesai. 2 tajuk. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung tajuk ketiga.
Jadi waktu yang berbaki ini, ya, kalau kata buku latihan ada pada kamu, boleh terus buka buku latihan, siapkan latihan yang ada di muka surat 4, buat terus sekarang, tak payah tangguh-tangguh. Dan juga latihan yang ada di muka surat 10, buat terus, jangan tangguh-tangguh. Kalau kata buku latihan tak ada pada kamu sekarang, minta ketua kelas keluar kelas sekarang. Sebab ni masa ustaz sekarang kan. Pergi ke bilik guru, ambil buku latihan kamu dan sebarkan kepada kawan-kawan. Kemudian buat terus. Dah siap, hantar atas meja ustaz. Jadi insyaAllah tu saja kelas kita untuk hari ini. Pastikan buat latihan dan hantar. Ustaz akan minta tolong satu-satu untuk pantau latihan kamu. Hantar. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk minggu akan datang untuk bab yang seterusnya adilan. Untuk pembentangan saya akan tanyalah bagi sesiapa kumpulan yang dah hantar, majoriti dah hantarlah, tanya Ustaz ucapkan. Tapi kita akan mula pembentangan insyaAllah selepas Ustaz balik lah. Jadi tak ada masalah. Ustaz dah ngajar, kamu nak bentang, tak ada masalah. Kamu bentang je. Maksudnya kamu refresh mula. Refresh mula bila tambah-tambah puan pada minggu. Kalau ada yang nak perbaiki lagi, boleh minta siapa-siapa, Ustaz Zainal contohnya, untuk hubungi Ustaz, untuk send pada dia pembentangan kamu lah, insyaAllah. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kamu kena sambung latihan dan siapkanlah. InsyaAllah kita jumpa untuk kelas akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.